So, hari ni kita akan belajar eksperimen 2 animal tissue. Okey, jangan risau, nota yang my viewboard ni saya akan bagi sebagai guide untuk you buat lab report. Okey, dan juga together dengan nota chapter 2. Okey, nota chapter 2 kalau tak bagi pun you all dah ada buku. Okey, atau siapa-siapa yang tak beli buku lah mungkin boleh print untuk chapter 2 walaupun kita belum belajar. So inilah beberapa jenis tisu yang akan kita cover dalam lab hari ini. Di mana untuk jenis yang pertama ni, untuk 3 yang pertama ni, 1, 2 dan 3 ini adalah jenis epithelial. Di mana tisu epithelial ini merupakan tisu yang biasanya akan lining, melapisi organ, struktur-struktur dalam badan kita. So biasanya dia bukan keseluruhan struktur yang ada tu. Dia pada bahagian permukaan sahaja. So kata kunci untuk function dia adalah lining. Okay, ini jenis yang pertama. Okay, dan kita akan cover 3 ini. Okay, manakala jenis yang kedua adalah muscle. Ada 3 jenis muscle dalam badan kita, tapi dalam silibus kita, kita hanya akan cover smooth muscle. Okay, di mana smooth muscle ini biasanya terlibat dalam involuntary movement. Maksud involuntary movement, dia mengawal pergerakan luar kawalan. Dan contoh kat mana dia ada? Kat mana dia ada? Okay, contohnya dekat you punya esophagus. Okay, ataupun dekat you punya esophagus, tahu kan yang peristalsis, laluan tempat makanan you. Ataupun dekat kita punya ni, okay, pupil yang kawal kedipan mata kita. Ini antara tempat-tempat dia dan banyak lagi dinyatakan dalam kita punya nota. Okey, seterusnya jenis yang ketiga adalah connective tissue. Tisu penghubung. Okey, dan yang kita akan cover hanyalah blood. Okey, dan blood ini pula adalah red blood cell sahaja. Red blood cell yang mana biasa kalau kita lukis bentuk dia kita buat macam ni. Okey, kita namakan bentuk ni sebagai biconcave, dui cekung. Okey, dan tisu yang terakhir yang kita akan cover hari ini adalah nerve cell ataupun nerve tissue. Okay, struktur yang kita tengok ini adalah neuron. Okay, ataupun bahasa Melayunya saraf you all. Okay, yang tolong hantar, transmit impulse from one location to another location untuk generate tindak balas you terhadap sesuatu input. Okay, ini sebagai pengenalan. Okay, dan tadi you all dah tengok dalam video, kita ada 2 learning outcome di mana kita nak identify jenis-jenis tisu dan kita nak identify the structure of setiap satu ni. Maksudnya bila nak identify the structure, apa yang perlu in your diagram, apa yang you kena buat kalau nak membuktikan yang you faham apa yang kita dah investigate ini mesti ada. Must be label. Mesti ada. Paling tidak mesti ada each diagram. Maknanya setiap diagram mesti ada at least 2 label. Tak kira lah you label nukleus dia ke, plasma membrane dia ke, apa-apa. 2 label each diagram. Kalau gambar rajah you kali ni tak ada label, macam yang lepas memang kita tak perlu label. Okay? So you akan kehilangan markah untuk part kita punya observation. Okay, so kat sini saya ada nyatakan, ini apa ni? Ini antara function dia. Tapi dalam nota kita pun ada benda-benda ni. Okay, kalau tak percaya boleh buka. Okay, dekat. Okay, you all boleh buka you punya buku tutorial. Chapter 2, try tengok pada muka surat 25.
Okey, dekat bahagian ni kita kata cell are grouped into tissue ada berkaitan dengan general tentang animal tissue. Dan kalau you scroll untuk buat discussion nanti, you akan nampak dekat sini ada setiap jenis, ada strukturnya, apa yang you boleh tulis, pilihlah mana-mana point. Distribution iaitu di mana lokasi dia berada dan apa fungsi setiap satu tisu tu. So kalau you tengok ini epithelial. Okey, tu gambarnya. Ini neuron, muscle, dan kita fokus pada smooth muscle. Sama juga ada gambar, location, ada function, ada tambahan-tambahan lah. Dan juga blood. Okay, semua ada. Jangan kata tak ada, you boleh rujuk untuk buat part discussion nanti. Okay, now Madam nak ajak kita discuss berkenaan dengan soalan yang you dah jawab dalam pre-lab. Okay, sebelum Madam suruh tengok video dan suruh jawab. Okay, kebanyakannya okay. Ramai yang boleh jawab kalau kita tengok dekat data ni. Sekejap. Okay, dari segi summary, kita tengok kebanyakan pelajar adalah yang tak jawab. Okey, soalan 1 ramai yang betul, 2 pun okey, 3 okey. Okey. Kebanyakan boleh jawab. So saya akan sepintas lalu tengok soalan-soalan ni bersama dengan you all. Okey, so kita mulalah. Okey, untuk soalan yang pertama, okey, dia tanya you, identify this type of tissue. Usually dia akan bagi you gambar under microscope dan ini adalah diagram lah. Kalau you lukis, ini ala-ala yang you kena lukis. So which one adalah jawapan? Kalau kita tengok nukleus dia pun lepeh, bentuk dia pun adalah very flattened. So ini adalah yang mana? Okay. Simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. Okay, Madam pernah ajar kenapa namanya simple. Okay, simple sebab dia terdiri daripada hanya satu layer. Okay, satu layer. Squamous tu disebabkan bentuk. Epithelium tu disebabkan nama dia lah, jenis dia. Dan dibagi pula gambar kedua. Secara mikroskop macam ni. Okay, kalau kita lukis macam ni. So ini adalah okay, satu lapisan simple. Okay, of course jawapan terakhir ni salah dan bentuk ini merupakan okay, Cuboidal. ya, cuboidal. Simple cuboidal epithelium. Okay, ini nak menjawab objektif identify tadi. Okay, tisu yang ketiga okay, adalah okay, nampak tinggi-tinggi tisunya dan dia ada satu struktur bentuk macam bulat macam ni. Okay, macam bentuk mangkuk. Mangkuk inilah yang kita panggil sebagai goblet cell. Kenapa goblet? Dia macam bentuk cawan yang bulat tu, yang ada tangkai kat bawah, goblet. Okay, so special sebab goblet ni tempat penghasilan mukus dan sel ini akan menjadi lapisan pada tempat yang ada mukus. Okay, contoh, bila sel ni sel tinggi, nama dia adalah simple columnar. Okey, kat mana sel yang ada mukus? Kat mana yang ada orang kata rembesan cecair dekat badan kita? Agak-agak, kat mana kita boleh jumpa tisu ni nanti? Okey, yang paling hampir, yang paling biasa you kenal kat mana? Yang ada mukus. Mukus ni cecair, macam lendir. Yang biasanya memastikan lapisan itu akan sentiasa lembap. Hidung. Kat mana? Hidung. Betul, pandai. Nampak atas ni pula dia ada silia-silia. Di mana kat hidung kita lapisan dalam hidung kita. Okey, ada lining bukan keseluruhan. Permukaan tu. Ada tisu-tisu ni, goblet cell dia akan rembeskan mukus. Tapi bukan yang macam waktu sesama. Waktu you sesama tu, maknanya goblet cell ni akan secret excess mukus, banyak mukus. Sebab dia infection, sebab dia nak flow benda-benda bakteria-bakteria tu. Jadi kita akan buang. Kita tak simpan kan hingus kita kan. Okey, kita buang kan. Okay, dalam keadaan normal dia masih lagi lembab untuk memerangkap habuk ke benda-benda yang tak perlu supaya tak masuk dalam sistem pernafasan kita. Okay, itu tujuan dia. So itu yang nanti orang kata bila melombong
melombong apa? Melombong hasil dekat hidung, keluarlah kita punya structure apa tu? Habuk-habuk yang dah terlekat dengan mucus tu yang you selalu buang-buang tu. Itu disebabkan dari mucus yang melembabkan permukaan ni, dia perangkap habuk tu jadi structure. Orang panggil apa? Tahi hidung. Supaya tak termasuk dalam sistem pernafasan kita lah. Itu simple columnar, ada special goblet cell. Ini under mikroskop. Struktur apa ni? Nampak macam sama-sama je. Dia ada nukleus, perikandrion, dendrite. So ini adalah nerve tissue kita. Muscle tak macam ni ini adalah tisu yang biasanya ada dekat you punya otak, dekat kita punya saraf. Saraf tunjang, kebanyakannya macam ni. Dan dia tak bercampur dengan salur darah. Dia berbeza. Dia ada laluan yang berbeza untuk transmit impulse you. Hantar dan bagi you untuk gerakkan body kita lah. Macam contoh, katalah kat depan kita ni ada ular. Mata kita dah nampak, otak kita proses apa yang kita kena buat. Nak lari ke, nak pergi ke kat ular tu, pegang dia ke, itu semua digunakan, diproses menggunakan sistem saraf. Next, inilah dia rupanya. So this one adalah nerve tissue lah. Identify the type of tissue. Ini adalah rupa smooth muscle kita yang berada dekat perut kita, dekat esophagus kita yang madam kata cara tindak balas dia nanti adalah secara involuntary. Dia tak sama dengan muscle kita yang dekat untuk pergerakan Kalau you tengok, tadi madam ada tunjuk. Kalau muscle ni, ini untuk pergerakan kita. Dia very rapat-rapat dan dia berjalur. Ini yang kat jantung kita. Tapi yang kita belajar ni, yang bergerak secara involuntary ini adalah smooth muscle. Dia maknanya pergerakan dia tidak dikawal oleh you. Kalau you terlupa kawal pun dia automatically ada sistem kawalan dia sendiri. That is what it means by involuntary movement. Then identify the type of tissue. Yang ni dia nak tunjuk ke apa ni? Yang warna merah ni adalah red blood cell. Yang warna purple ni adalah white blood cell. Ada dua. So kedua-dua ini kategorinya adalah apa? Blood. Tapi blood termasuk bawah kategori apa? Muscle ke, nerve ke, connective tissue. Blood adalah, apa makna kata blood? Blood ni geng connective tissue. Selain daripada blood, apa tisu yang sebenarnya merupakan geng connective tissue? Semua tisu penghubung dalam badan kita. Darah, penghubung yang tolong hantar oksigen, karbon dioksida yang tolong bunuh patogen. Yang kedua, sistem konektif kita adalah tulang kita ni. Kita akan belajar dalam SDS nanti, tulang you, compact bone yang menyebabkan you ada rangka ni adalah connective tissue. And then you akan ada cartilage yang lembut, yang cartilage, ligamen tu, tu semua geng-geng connective tissue. Adipose tissue dan sebagainya. So this is connective tissue, di mana example ini adalah blood. Habis dari segi observation. Itu semua 6 tisu-tisu penting yang kita nak tengok. Kenapa jadi 6? Dia ada 4, tapi untuk epithelial ada 3 yang kita kena tahu berdasarkan bentuk dia. Soalan ni tanya, the cell shape is flattened and have disc-shaped central nucleus. So kalau dia asyik tanya benda ni, maknanya ciri ini merupakan ciri yang penting untuk you tahu. Untuk tisu ini, bentuk dia flatten, dia punya nukleus adalah disc-shaped central nucleus. Ini contoh karakteristik yang you boleh tulis dalam discussion you untuk describe tisu ni. So tisu ini adalah simple squamous. Nampak description best describe simple squamous. Sebab kalau cuboidal, columnar atau nerve tissue, bentuk mereka berbeza. The option below best describe simple cuboidal epithelial except. Kalau simple cuboidal pula, yang mana ciri dia? Kecuali yang mana? Bentuk dia cuboid. Betul tak? Betul tak cuboidal bentuk cuboid? Ataupun cube? Betul. Function dia untuk absorb and secretion. Ini yang kena refer. Kalau macam ni kan. Mana nak tengok, cari. Mana cuboidal? Dekat dalam ni, simple cuboidal. Bentuk dia cuboid.
okey, dia punya bentuk dice shape. Dice ni apa? Bentuk dadu. Kalau kita tengok 3D dia bentuk macam dadu dan nukleus dia bentuk large, spherical, bulat. Okay, kalau tadi disc shape, absorption and secretion, betul. Kat mana kita jumpa dia? Dekat mana-mana kawasan kelenjar, okay, ataupun duct lah, kantung kelenjar kita ataupun mana-mana kita punya gland. Okay, sebab dia senang untuk buat rembesan, serapan atau rembesan, absorption or secretion. Okay, so function absorption secretion betul. Tengok betul-betul sebab setiap tisu ni lain-lain. Yang ni exchange material, mesti ingat. This one untuk movement substance kalau dia ada cilia. Kalau non-ciliated baru absorption sebab ada microvilli. Ini in terms of function lah, berdasarkan struktur tu. Okay, so located at the air sac of lung. Betul ke cuboidal duduk dekat lung? Lung ni tempat yang kena nipis. Kalau kat lung sepatutnya tisu mana tadi? Simple squamous. So ini yang salah. Okay. So located lining of kidney tubule. Ni salah eja ni. Gland sebenarnya bukan galan. Okay. So inilah fakta yang salah sebab fakta ni merujuk kepada simple squamous. Okay. Next. State the cell shape of simple columnar epithelium and its location. Hati-hati dengan soalan macam ni. Baca sampai habis. So ada dua benda. Okay, bentuk dia macam mana, lokasi dia kat mana. So bentuk kolumna, you tengok. Kolumna, polygon, cuboid. Ini of course salah. Polygon ni bentuk yang banyak segi. So dia tak. Okay, antara dua ni pula kita tengok pula lokasi dia. Kat mana ada kolumna. Lining of digestive tract. Lining of kidney tubule. Kita tahu kidney tadi mestilah cuboidal. So jawapan dia ialah yang pertama, digestive tract. So dekat kita punya usus, digestive tract ni bermula dari esophagus, perut, sampailah usus kita, permukaan luar tu memang kolumna. Sebab apa? Kalau you perasan, untuk digest makanan kita, apa yang kita telan tu, dia mesti ada suasana yang lembap untuk didigest oleh enzim-enzim. So itu yang akan secrete, ada mucus yang akan secreted daripada goblet cell. So itu sebab jawapan dia adalah this one. Okay, bentuknya kolumna. Okay, dan dia berada pada digestive tract. Bermula esophagus, perut, semua lining dia, permukaan dia. Okay, dan kalau bentuk macam spindle ni, macam bentuk mata yang sepet. Ingat, bentuk mata yang sepet ni, kalau squamous dia lepeh je. Bentuk dia mungkin lebar juga tapi lepeh. Tapi this one bentuk dia memang macam mata yang sepet. Ini adalah smooth muscle. Okay, nampak? Dia pun duduknya dekat stomach. Sebab dia involuntary movement. Banyaklah structure yang dekat stomach dan juga digestive tract ni. Yang ni lining je. Yang ni keseluruhan. Kalau muscle bukan pada permukaan. Keseluruhan struktur ini dibina daripada smooth muscle ni. Okay. Dan for the 11th question, kita dah nampak gambar sama. Ini gambar darah tadi. Okay, dia tanya, figure below show connective tissue, identify structure D. Dia bukan tanya keseluruhan. Keseluruhan ni semua darah putih ke darah merah, tapi D. D ni yang ada nukleus. So dia adalah red blood cell yang this one. Okay, yang F ni. So D ini adalah white blood cell. Kalau E, dia adalah platelet. Yang terlibat dalam pembekuan darah you. Okay. Bagi gambar sama pula, dia tanya apa E. So E jawapan dia adalah platelet. Platelet ni dia lebih kecil-kecil lah berbanding red blood cell dan juga white blood cell. Okay, 3 soalan terakhir. Okay, untuk part question and answer. Name the type of cell that have goblet cell. Sama pula dengan soalan tadi. Sel mana yang ada goblet cell? Which cell have goblet cell? Goblet ni sel yang bentuk macam cawan yang kalau orang putih minum dia punya alcohol drinks tu. Simple columnar. Simple columnar epithelium. Simple columnar epithelium. Okay, which cell? Betul ke? Betul. Okay, ni jawapan dia. Okay, which cell used to transmit impulse, hantar impulse. Kita tak kata send message. So dalam badan kita untuk nak produce satu tindak balas,
bila kita dirangsang oleh sesuatu, dia hantar ke otak, otak hantar ke organ bertindak. So cara dia hantar tu adalah menggunakan impulse. So siapa yang kerja? Dari otak pergi ke jantung. Otak pergi ke mana pun lah. Adakah epithelial? Epithelial tadi kata kuncinya lining. Motor neuron, blood cell, smooth muscle. Siapa? Motor neuron cell. Motor neuron. Okey, betul. Saraf kita. Neuron ni nama saraf kita lah. Okay, dan yang terakhir, which cell that lining the esophagus. Bila lining esophagus and responsible for peristalsis. Okay, kadang-kadang kita confuse sebab yang esophagus atau digestive tract ni dia ada muscle. Muscle je smooth muscle. Tapi tu yang bina struktur tu. Tapi kalau lining mesti epithelium. Okay, apa yang madam kata ada dekat kawasan esophagus dan digestive tract kita ni, dia mesti lembab kan? So dia mesti dua atas ni salah dah lah. Okay, lining mesti epithelium. So squamous ke columnar? Apa beza? Mari kita tengok kat nota. Kalau squamous, fungsi dia lebih kepada exchange of material. Permukaan tu kena nipis supaya gas tu boleh meresap je. Okay. Apa beza dengan kolumna? Kolumna ni, dia sel yang besar. Okay, dia mungkin ada goblet cell untuk secret mucus. Mucus ni lembapan lah. Apa guna lembapan tu? Untuk jadi pelincir, lubricant ataupun nak trap dust. Ikut tempat tu apa dia nak kerja. Kalau kat hidung kita, biasanya dia jenis yang ada cilia. So maknanya bila ada habuk, dia macam cilia kita tu, rambut-rambut dia tu akan sapu untuk pergerakan. Sapu habuk-habuk tu, trap, jadikan tahi hidung you. Buang, boleh buang lah kalau you buang. Okay, tapi kalau dekat bahagian kita punya usus, esophagus semua, dia tak ada cilia, dia ada microvilli. Di mana permukaan itu, kalau saya nak lukis lah apa beza cilia dengan microvilli nanti kita belajar detail ni. Sel tu tinggi macam ni kan? Bentuk sel tu sel yang tinggi macam ni. Dan you kena ingat, dia mesti attach pada basement membrane. Nukleus dia bentuk oval. Kalau bahagian atas ni dia tertutup tapi ada rambut-rambut. Maknanya rambut ni tak attach pada permukaan. Rambut-rambut ni attach pada permukaan tapi tak continuous dengan plasma membrane. Dia separate. Ini nama dia cilia. So, guna cilia pada kolumna ni adalah untuk pergerakan. Dia akan gerakkan ke nak sapu ke, nak gerakkan bahan ke. Tapi satu lagi, ni yang cilia. Untuk absorption, maknanya tisu tu, ini basement membrane. Tisu tu jenis tinggi tapi pada permukaan dia continuous. Dengan body of that columna tu. Nampak tak beza? Yang ni tertutup ada rambut-rambut. So rambut tu gunanya untuk move substance. Tapi bila continuous, so sebenarnya guna dia adalah untuk increase surface area. Maknanya bila nak berlaku serapan sepanjang usus kita ni, kita nak banyak benda meresap. So ada banyak permukaan yang boleh meresap. So ini dipanggil sebagai microvilli. Okay, surface area. Untuk apa? Untuk absorption lah. Untuk serapan. So beza. Kolumna je ada struktur pelik-pelik ni. Ada goblet cell lah untuk secret mucus. Ada sama ada cilia ataupun microvilli. So kalau yang ada dekat kita punya esophagus, dekat sistem pencernaan kita, kita nak buang ke kita nak serap? Nak? Kita nak benda yang dah masuk kat usus kita semua ni, kita nak serap untuk badan kita ke kita nak buang? Dua-dua madam. Ini bukan buang yang penyah tinjaan tu. Ini bukan ejection. Kita kebanyakannya nak serap untuk badan kita. So yang ada kat situ adalah microvilli lah. So untuk this one lining ni ada simple columna. Kita dah settle lah. Okay, macam mana nak guide you untuk buat lab report pula? Okay, macam biasa lab report. Okay, madam nak tegur sikit. Okay, lab report hari tu okay. Okay, most of you all doing good. Okay, doing great. Alhamdulillah.
So untuk lab report macam biasa, dua benda pertama yang kena buat sama macam hari tu, title. Okay, mesti ada title. Okay, dalam test pack you tu title. Yang kedua kena ada learning outcome. Tulis. Okay, dalam lab manual akan ada prosedur. Betul? Okay, dia akan ada prosedur lah. Okay, prosedur ini anak-anak not require to be include in lab report. Tak perlu. Okay, cuma turutan ini adalah apa yang you kena lukis. Ini semua tak perlu salin. So untuk kali ini, ada berapa gambar nak kena lukis? 6. Okay, 6. Jadi kalau 6 ada berapa kertas A4 kena guna? You all perlu ada sepatutnya 3 keping kertas A4. So, apa 6 gambar tu? Ikut turutan. So title ni tak payah. Okay, ini figure. Benda ni ada dalam manual you tahu. Okay. Figure kali ni, ini 2.1. This one figure 2.2. You all jangan tulis macam ni, tulislah penuh. Ini 2.3. So 3 gambar yang pertama adalah simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, simple columnar epithelium. Jangan tulis ini je dekat bawah box you all. Kenalah ada titlenya, barulah dapat markah. Dekat gambar you tu. Kan kita A4, satu keping boleh ada 2 je gambar. Pastikanlah, ini 2.1, 2.2, 2.3, gambar 2.4 mestilah motoneuron. Gambar neuron. Okay. Gambar 2.5, ni nanti jangan tulis muscle cell, smooth muscle. Tambah sikit, jangan tulis smooth je. Okay. Gambar 2.6, ni semua ada figure sebenarnya depan dia. Adalah blood. Blood ni Madam nak tukar lah. Madam nak you tulis red blood cell. So you tak perlu, ke you nak lukis juga white blood cell tu? Supaya you ingat juga, tak apalah. Blood. Okay, boleh buat blood. Sebab dalam gambar tu ada, you boleh label lah nanti, senang you nak label white blood cell, red blood cell. So ini 6 gambarnya. So cara nak lukis, Madam bagi dah, dalam handout ni ada, dalam manual pun ada. Okay, ni Madam nak bagi tahu. Okay, bayangkan kertas ni adalah kertas you all. Waktu you nak garis anak-anak, nak bebel. Tak, ni untuk kebaikan you all Sekejap. Dia memang suka bebel. Okay, let's say, Madam ada kertas ni kan. Alamak, apa hal? Ngada betul benda ni. Let's say ni kertas Madam. Yang Madam geram lah. Madam tak nak sebut nama tapi jangan kecil hati dengan Madam. Madam tegur ni untuk kebaikan tau. Kita tak dia buat kotak macam mana? Let's say macam ni lah. Sama ada kotaknya terlalu kecil, ruang ni terlalu besar. Apa tujuannya? Faham tak? Sebab you sekarang ni purposely you all nak lukis gambar tu. Okay, gambar tu sepatutnya 1/3 daripada kotak. Bawah ni ada title, ada magnification. Kalau you lukis kecil, tepi ni yang lebih. Ini orang kata dikira macam kita membazir tau. Okay, so sepatutnya kotak ni kalaulah nak kena ajar betul-betul, kalau dulu dalam kelas, Madam akan suruh pakai pembaris you all tu, perasan tak dia ada macam tengah-tengah tu kan? Jarak kiri, kanan, atas, bawah ni, separuh pembaris, tengah-tengah ni satu pembaris untuk tulis title, bawah ni pun satu pembaris. Itu shape kotak tu. Dan garisan pakai pensel, lukisan pakai pensel, labeling pakai pen. Madam tengok ada yang lukis pakai pen. Salah. Kalau dalam exam, walaupun gambar you semua betul, you lukis pakai pen. Obviously pula pen biru. Okay, confirm diagram you tak dapat markah. Okay, so contoh. Inilah contohnya, you nak lukis macam ni pun boleh. So inilah contoh apa yang you nak kena lukis, dah ada dah. Jangan lukis yang macam ni, ada shading-shading. Ini under microscope. This is diagram.
Ni pun ada shading, tak perlu lukis macam ni. Okay, so contohnya nampak tak gambar kita ni janganlah kotak besar tiba-tiba you lukis besar ni je contoh. You nak lukis cuboid kan? Lukis macam ni. Sebab dia bulat kan? Lepas tu yang sebesar-besar ni biar je. So gambar rajah tu perlulah bersesuaian dengan ruang. Dia kena 1/3. Contohnya inilah struktur you nak lukis. Tapi ni jangan lukis tak nak. Sel yang tak lengkap ni tak payah. You lukislah katalah 2 sel pun cukup. Okay, bentukkan. Nampakkan setiap satu ni bentuknya adalah cuboidal. Bentuk betul-betul. Okay, sebab kita nak ayat kan, macam ayat tu kan. Bentuk dia cuboidal, nukleus dia bentuk sphere. Okay, ni kononnya lah. Yang warna kelabu medan lukis ni adalah menggunakan pensel ya. Jangan lukis pakai pen. Dan gambar rajah mesti cukup besar. Tak apa, eksperimen 1 tu kita tambah baik lagi. Sebab tu kena lalu dulu 6 eksperimen ni baru kita akan ada test. Okay, ini masa nak improve you punya skill. Okay, dan untuk garisan ni boleh pakai pen, boleh pakai pensel. Sebab garisan, lukisan, garisan, pensel. Okay, let's say you nak label this one. Mesti ada at least 2 label. Contoh nak label this one. Okay, katalah 3 macam nak label. Apa antara possible label yang boleh? Label jangan terkeluar daripada kotak. Mesti dalam kotak ni juga. Contoh tengah-tengah ni, you tengok dalam manual ada lumen. Ataupun yang paling senang biasanya kita jangan lupa label adalah nucleus. Okay, this one madam tunjuk dia, kita tunjuk pada kita tahu bahagian luar dia ada basement membrane. Ini contoh yang madam tak nak. Madam buat je saja. Okay, kejap. Kalau macam ni tak nak. Kertas you dah terkeluar daripada kertas. Ni tak nak. Yang ni betul. So any two setiap diagram mesti ada at least 2 label. Macam ni, very good. Okay, dan jangan lupa actual magnification. Kali ni actual magnification tak ada markah. Kalau 100 ni maknanya dia guna lens mana? Lens berapa dia guna? Lens berapa? 10. Okay, tapi kita terus darab 100x. Yang ni madam tengok alhamdulillah kebanyakan okey. Right? Tapi apa yang kebanyakan tak buat? Ada yang saya rasa kesian dia, terpaksa saya tolak je semua markah. Saya tanda balik kan, saya tolak. Dapat 23, 24 padahal semua okey je. Sebab dia tak tulis title ini. Ini yang madam kata tadi. Pergi tulis yang depan ni saja. Yang belakang ni tak tulis. So tak dapatlah markah. Markah kali ni, diagram yang betul ni 1 markah. Okay, and then labeling ni 2 labeling dan title of diagram. You lukis lepeh-lepeh macam ni, dia simple squamous. Okay, you dapat markah. You lukis bentuk cuboidal dan bentuk gland macam gambar contoh ni, title ini dan 2 label. Mana-mana? Yang betul. Dapat markah. Okay, so ini 2 yang pertama. Contoh. Okay, so saya dalam handout ini, saya dah kepilkan. Okay, 2.3 simple kolomna. Cikgu siap buat macam ni. Oh, yang ni, okay, saya dah tersilap lah ni. So you all nak ikut yang ni ke nak ikut gambar? Ikut gambar lah senang. So yang ni akan jadi, kejap, tak ingat. Simple columnar, blood dulu, blood, muscle, baru motor neuron. Okay. So yang ni tadi saya dah silap lah. Okay, so ini akan jadi 2.6. Ini 2.4, 2.3. Saya pun dah lupa. Korang ikut yang kat gambar ni. 2.4. Okay, so blood ini 2.4, ni 2.5, ini 2.6. Sebab ikut turutan dalam manual dia labelkan lain kan. Nama semua dia dah bagi. Cuma you kena lukis balik. Okay, so kalau yang ni lukislah tapi nukleus dia jangan ingat. In scientific drawing, okay, rules in scientific drawing madam tulis kat sini Rule in scientific drawing. Kenapa kita panggil scientific drawing? Ini gambar rajah biologi lah, observation kita. Okay. No shading. Tak boleh shading. Maksud shading ni lah, hitamkan ni. Macam ni, tak boleh. Okay, rules kedua dia,
no sketching. Okay, Madam dah tunjuk maknanya ni you macam lukis macam pelukis dekat tepi jalan tu yang buat portrait tu, tak boleh. Dia mesti solid line. No sketching ni maknanya yang sepatutnya you kena buat solid line. Mesti lukis guna pensel yang tajam. Okay, so lukislah yang ni. Madam tak nak lah lukis, you lukislah gambar ni. Okay, macam contoh ni, jangan label macam yang ni free surface kan. Free surface buat apa? Baiklah you label cilia ke apa ke. Kalau yang ni tak ada nampak apa-apa, so tak payah. So labelkan goblet cell, nucleus, basement membrane. Basement membrane ni memang ada untuk epithelium. Okay, untuk darah ni, okay, so sebab kita label sebagai blood cell, so dalam gambar ni janganlah lukis sekeping je. Okay, kalau sekeping ni contoh, macam ni contoh red blood cell. Lukislah beberapa. Okay, red blood cell ni lagi sesuai kalau kita kata 400x. Sebab dia kecil sebenarnya. Okay, boleh baiki nanti. Okay, so satu lagi lukislah yang ada nukleus. So lukis satu sel macam ni. So ini nukleus dia. Nukleus untuk white blood cell kita memang pelik sikit. Saya rasa you belajar kat sekolah. So tak perlu, this one you boleh label nukleus. Sel ini apa, sel ini apa. Contoh yang ni you tulis red blood. Cik punyalah nak pastikan dalam kotak kan. Cell. This one nucleus. This one you tulis white blood cell. Yang ni jangan pakai short form Kalau pakai short form ni salah. Okay, kena tulis penuh. So budget ruang ni supaya you boleh maximize the area. Okay, dan untuk neuron, kalau you tak nak lukis this one, okay, you boleh ambil gambar yang dalam nota kita ni. Motor neuron kita ni boleh lukis macam ni. Yang macam ni. Boleh juga. Okay, macam ni ke. Okay, sebab ini untuk pengetahuan. Sebenarnya under mikroskop pun sebenarnya it is very hard for us untuk nampak. Atau you lukis macam ni pun okay. Cuma kalau nak labeling ni kan anak-anak, sebenarnya tak cantik tau kalau kita label guna anak panah. Dia sebenarnya cara labeling ialah menggunakan satu garisan lurus sahaja. Dan garisan ni tak payahlah buat dekoratif macam ni. Macam buat biodata. Ni apa? Dendrite. Tak cantik. Tak proper macam ni. Okay, so kalau boleh projek dia betul-betul supaya dia semua satu garisan elok. Okay, garis pakai pembaris. Itulah bebelan sedikit tentang observation. So ada 6 gambar. So pada part yang tadi you dah tulis title, you dah tulis objektif, bawah tu mesti ada space lagi kan. Boleh terus sambung bahagian discussion dan question and answer. 6 keping tadi tu lukis dekat kertas, 6 keping pula. 6 gambar tadi lukis dekat kertas A4. Okay, satu lagi Madam perasan ada trend dekat kertas dia punya ni, dia tak tulis dekat sini tau. Title tu, dia tulis kat atas ni. Figure berapa, apa dia. Jangan buat macam ni. Tulis dekat bawah. Memang ini cara dia. Okay, jangan tulis title tu 2 dulu kat atas. Tak perlu. Okay. And untuk part discussion, yang ni minggu depan lah baru kita bincang. Boleh rujuk pada kita punya nota, boleh rujuk pada internet. Internet tu untuk you quote dalam reference atau untuk bacaan tambahan. Tapi saya lagi suka kalau you tengok dalam nota sebab benda tu dah memang apa yang ada dalam silibus kita. Okay, so untuk 6 jenis tisu ni, satu tisu ataupun satu jenis you buat one tissue, one short paragraph. Apa maksudnya? So setiap short paragraph ni dia akan ada 3 sentence lebih kurang. 3 ke 4 ayat. Apa yang ada dalam 4 ke 3 ayat ni? Satu jenis dia. Describe the type. Maknanya you akan cerita tentang karakteristik dia. Bagilah bentuk dia macam mana, nukleus dia macam mana. Okay. Then yang kedua, you akan cerita tentang dia punya function. The function of this tissue is to secretion and absorption. Okay, dan ayat ketiga adalah kat mana dia dijumpai. Kalau epithelium mesti mula dengan perkataan, lokasi dia bermula dengan perkataan lining sebab dia adalah layer pertama pada setiap tempat tu. So sama juga nerve tissue ni untuk motor ni apa 3 benda ni, smooth ni apa?
So you akan ada 6 short paragraph. Panjang sikit lah dan total markah dia adalah 13 markah. Yang lebih markah, biasanya setiap satu ni 2 markah, 2 markah, 2 markah dekat kolumna ni. Sebab biasa kolumna ni akan ada special structure. Contohnya you akan lebih sikit ayat, you nak cerita dia ada goblet cell ke. Atau you nak cerita dia ada microvilli ke. Sebab yang lain semua simple-simple je. Ataupun cilia ke. So itu part discussion dekat test pad dan jawab 3 soalan ini. Untuk this one tak perlu salin ini tau. Terus 6 paragraf tu. Tak perlu salin. Untuk soalan, salinlah soalan pendek supaya you boleh refer balik. Namakan jenis sel yang ada goblet cell, tulis sel apa. Which tissue used to transmit impulse? Saya rasa saya nak tukar lah, saya tak nak pakai sel, saya nak pakai tisu. Sebab kalau sel tu satu, tukar dalam soalan tu pun nanti you salin tu, you ikut yang ni. Tisu. Madam pun mengantuk. Kurang oksigen masuk otak saya. Malam tadi madam tidur lewat sikit sebab madam ada pertandingan inovasi. So duk buat video, ampunkan madam tak sedar memuak. Tak apa. So ni tukarkan. Dan last sekali jangan lupa apa? Dah discussion question apa lepas ni? Siapa boleh teka? Reference. Tunggu reference. Conclusion. Semangat. Reference tak ada markah. Dah tak ada page lah. Maknanya Conclusion. madam tak buat. So don't forget to add you punya conclusion. Siapa yang baru masuk di saat-saat akhir ni? Sabar madam, sabar. Jangan ngamuk madam. Tak, madam tak ngamuk. Madam risau korang lah nanti. Sesat nanti. Tak tahu apa nak buat. Dan references. So references ni, dengar mak nak cakap. Actually, bila you guna kita punya buku tutorial, dia memang dah guna source Campbell. Tapi ada orang kata, madam tak jujur lah madam nak pakai Campbell ni pula kan. Macam dalam yang sebelumnya dia kan madam namakan Campbell tu sebagai reference kan. So you buat je mana-mana web. Contoh you nak tengok gambar ke, nak clarify gambar, you buatlah retrieve at www. apa-apa-apa. Conclusion ada 2. Apa agak-agak conclusion kita? Macam mana nak buat conclusion anak-anak? Macam mana buat conclusion? Refer objektif. Very good. We have to refer objective. So kalau kat sini dia tanya, identify the animal tissue under light compound microscope. So ada berapa jenis animal tissue yang kita belajar hari ni? Kalau ikut jenis. 6. Yang ni kita senarai dulu yang 4 tu. Apa animal tissue? 4 types of animal tissue is connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue and nervous tissue. So in terms of conclusion, you boleh, anak-anak sama ada you nak sebut jenis tisu kita tu 6 tu atau 4 saja pun kita terima. Dua-dua kita terima. Epithelium ataupun you nak tulis simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. And then motor neuron, smooth muscle dan juga red blood cell atau white blood cell. Boleh. Itu untuk objektif pertama. Untuk objektif kedua, struktur apa yang biasa paling you jumpa, yang you dalam labeling you, apa yang paling common? Senaraikanlah 3 yang utama. Macam contoh kalau epithelial, struktur utama yang ada lain dari orang lain, basement membrane. Sebab dia attach pada satu permukaan nak jadikan dia lining. Ataupun lain-lain kita biasa akan labelkan nucleus. Ataupun cytoplasm. Macam mana nak label cytoplasm kat tengah-tengah sel lah. Boleh senaraikan beberapa. Kalau dalam jawapan ni dia ada nyatakan tentang nukleus, cytoplasm, plasma membrane ataupun sel membrane pun boleh.